Ini adalah pantau agenda reformasi, tapi kami berikan fokus kepada apa yang berlaku di negeri Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam setengah jam ini. Saya mulakan pantau agenda reformasi ini dengan memberikan perincian terbaru dan juga perkembangan terkini dengan bahang politik yang berlaku di negeri Melaka, di mana Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan bahawa UMNO telah mencadangkan Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebagai calon Ketua Menteri Melaka yang baru. Menurutnya, cadangan itu telah disampaikan kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam menerusi warkah yang turut memaklumkan peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Mengenai peletakan jawatan Sulaiman pula, Ahmad Zahid berkata ia dibuat atas faktor kesihatan. Ketika ditanya pembahagian jawatan Exco Negeri, Timbalan Perdana Menteri itu percaya semangat kerajaan perpaduan di peringkat nasional akan diterjemahkan di Melaka. Saya telah memperbincangkan perkara ini oleh kerana kita mengambil semangat kerajaan perpaduan yang telah berjalan dengan baik di peringkat nasional. Saya yakin semangat itu akan dihilirkan ke Melaka supaya optik yang baik dapat diperlihatkan kepada bukan saja rakyat Melaka tetapi untuk rakyat Malaysia keseluruhannya, insya-Allah. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan MPUPK bilangan 1 2023 di bangunan Parlimen pada Khamis. Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK Melaka pada Khamis mengesahkan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan taat setia serta sumpah simpan rahsia yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka akan diadakan jam 3 petang Jumaat ini. Majlis angkat sumpah akan berlangsung pada petang esok, tapi kita ingin membincangkan perkara ini dengan lebih komprehensif dan lebih menyeluruh. Saudara Hisamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center bersama saya melalui talian. Melaka bertukar menteri lagi pada kali ini. Saudara Hisam, kalau sudah bersama dengan saya, mungkin saya tanyakan soalan ini ialah rakyat sedia maklum dan rakyat juga cakna tentang apa yang berlaku di negeri Melaka sebelum pilihan raya negeri yang berlaku pada tahun 2021 dan juga selepas berlaku, dan banyak cerita-cerita dan ura-ura pertukaran ini berlaku bukan dalam tempoh terdekat ini tapi sejak sekian lama. Namun soalannya, mengapa kini Melaka bakal mendapat Ketua Menteri yang baru selain dengan mengambil kira peletakan jawatan dan juga apa yang diungkapkan oleh Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi? Ya Zul, kita melihat bahawa pertukaran Ketua Menteri Melaka berlaku sebaik sahaja selesai pemilihan UMNO 2023, yang mana kita melihat menyaksikan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali meletakkan jawatan atas faktor kesihatan yang dimaklumkan kepada kita, dan dengan ini memberikan laluan kepada calon Ketua Menteri yang baru. Dan hari ini Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid menyatakan tadi beliau telah mengesahkan bahawa Datuk Seri Abdul Rauf Yusof merupakan Adun Tanjung Biara akan dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru yang akan dijadualkan mengangkat sumpah esok. Atas faktor itu saya melihat bahawa ini adalah pertukaran ini ada kaitannya dan signifikannya selepas pemilihan UMNO 2023, dan pertukaran ini juga saya melihat ini adalah dilakukan untuk menempatkan individu ataupun mereka yang lebih sesuai, diyakini dan dipercayai oleh pucuk pimpinan terutamanya Presiden Parti bagi mendukung politik mengukuhkan kerajaan perpaduan dan juga Barisan Nasional di Melaka khususnya. Ya, tapi Barisan Nasional menang besar di Melaka. Mungkin kita fahami kem-kem tertentu dalam hasil daripada pilihan raya negeri Melaka tempoh hari, dan juga mengapa, adakah ianya keadaan yang tidak kukuh walaupun dalam satu datang dengan kemenangan besar, dan juga bagaimana kita fahami ianya dapat memberikan satu justifikasi dan juga satu pentadbiran yang lebih baik selepas ini? Saya melihat perkara ini apabila kita tahu bahawa apabila disebutkan pertukaran ini dan spekulasi ini telah bertiup lama seusai saja pilihan raya negeri Melaka dahulu, dan Datuk Seri Rauf dikatakan antara individu yang mendukung Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid,
Dan saya melihat ini adalah lebih kepada individu berkenaan ataupun Datuk Seri Rauf ini adalah individu yang lebih diyakini oleh pucuk pimpinan untuk membawa tadi hasrat dan juga hala tuju parti sejajar dengan kerajaan perpaduan, menubuhkan struktur kerajaan perpaduan di peringkat negeri dan sebagai contoh kepada negeri-negeri yang lain. Jadi ini adalah benchmark. Melaka akan menjadi satu titik tolak bahawa kerajaan perpaduan akan bermula di Melaka, ditunjukkan oleh Barisan Nasional dan perkara ini akan diaplikasikan di negeri-negeri yang lain dan menuntut juga negeri-negeri yang lain untuk melaksanakan apa dikatakan aspirasi kerajaan perpaduan di peringkat negeri masing-masing. Apa yang kita dapat fahami aspirasi kerajaan perpaduan itu kalau dalam konteks negeri Melaka contohnya ataupun negeri lain seperti Johor yang sudah pun mengadakan pilihan raya negeri? Maksudnya ialah lantikan politik yang berlaku daripada peringkat atas sama ada Barisan Exco, susunan di peringkat jawatan-jawatan lantikan politik di peringkat akar umbi, penghulu, ketua kampung ataupun MPKK sekarang ini adalah mesti ahli majlis PBT misalnya ialah mesti mengambil spirit ataupun roh kerajaan perpaduan yang mengambil kira pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat pusat dengan gandingan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional membentuk sebuah kerajaan yang bergerak seiringan di peringkat negeri. Jadi saya rasa itu yang dihasratkan oleh Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid untuk Datuk Seri Abdul Rauf melaksanakan misi itu di negeri Melaka. Dan adakah ini bermaksud ianya dapat dilakukan dengan lebih baik selepas pemilihan UMNO, satu perkara, dan juga bagaimana ini adakah mendapat respon yang baik di kalangan ahli ataupun mereka yang berada di akar umbi, khususnya yang berada dalam parti UMNO? Baik, dalam serapan Ilham, bukan di Melaka lah, iaitu secara umumnya kami dapati sebilangan besar ahli UMNO di peringkat akar umbi sebenarnya selepas pembentukan kerajaan mereka merasakan mereka ini tidak merasakan kerajaan yang terbentuk ini adalah mereka bersama dengan kerajaan ini. Jadi saya melihat kenyataan daripada Datuk Seri Presiden perlu memperbaiki keadaan ini. Dan mesti bermula daripada kerajaan negeri yang akan melaksanakan, menterjemahkan misi ini agar akar umbi ataupun ahli-ahli UMNO di peringkat bawahan ini merasai mereka adalah berada dalam kerajaan perpaduan ini dan semuanya mesti bergandingan, mendukung dan meletakkan apa yang dikatakan usaha mereka membina kembali UMNO dan juga Barisan Nasional selepas pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Dan ini juga bermaksud dengan pentadbiran dan juga ketua negeri ataupun ketua menteri yang baru di negeri Melaka, ini juga mencorakkan struktur Exco dan juga struktur yang lebih meluas dalam konteks kerajaan perpaduan. Dan itu juga kita mungkin akan melihat kepada gabungan dalam parti kerajaan perpaduan ini diterjemahkan dalam barisan Exco di negeri Melaka. Adakah itu mungkin akan berlaku pada pandangan saudara Hisam? Ya, saya melihat itu adalah hasrat dan menjadi tanggungjawab kepada Ketua Menteri baru untuk melaksanakannya. Sudah tentulah ini akan terlihat kepada susunan struktur organisasi di peringkat Exco Kerajaan Negeri dan juga sehinggalah ke peringkat bawahan termasuklah di peringkat JLC, ahli majlis, di peringkat PBT dan saya nyatakan tadi mungkin kepada peringkat penghulu, ketua kampung dan sebagainya yang mesti mengambil kira roh kerajaan perpaduan dan perkara ini perlu dilaksanakan oleh Ketua Menteri baru yang akan mengangkat sumpah esok. Dalam konteks masyarakat dan juga orang ramai pada hari ini, kalau satu ketika dahulu pertukaran ketua menteri, pertukaran menteri besar dan juga pemimpin-pemimpin utama ini bagaikan satu perkara dan juga polemik yang sangat-sangat serius dan juga mungkin meresahkan rakyat di bawah. Tapi kita juga sudah melalui satu fasa pertukaran Perdana Menteri dan juga kerajaan dan juga pilihan raya dan juga rakyat sudah didewasakan dan mereka juga sudah mendewasakan ahli-ahli politik untuk faham dengan situasi semasa. Adakah rakyat di negeri Melaka merasakan pertukaran dan juga peralihan ini sesuatu yang lancar dan juga adakah ekspektasi mereka juga bagaimana kita dapat jangkakan, Saudara Hisam? Mengikut seperti mana kita tahu bahawa keadaan norma politik rakyat juga sudah berubah iaitu walaupun berlaku pertukaran ketua menteri ke menteri besar ke sebagainya
rakyat tetap mereka ingin melihat perubahan yang berlaku kepada isu yang berlaku di sekitar mereka. Sebagai contoh, kalau dalam kajian yang akan menduduki prioriti paling tinggi daripada kacamata rakyat ialah bagaimana kerajaan menangani kos sara hidup rakyat dan juga mengurangkan beban ekonomi yang dihadapi oleh mereka sekarang. Jadi saya rasa di Melaka pun tidak terkecuali yang mana akan menuntut bahawa mana-mana kerajaan, ketua menteri baru ke, mesti menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi bagi saya rakyat ini tidak akan melihat kemelut dalam politik yang seperti mana dilihat dalam konteks politik parti ataupun percaturan dalaman parti, tetapi lebih kepada bagaimana ketua menteri ataupun parti-parti politik yang menganggotai kerajaan ini mampu menyelesaikan masalah terbesar yang membelit di dalam pemikiran rakyat terbanyak, khususnya di negeri Melaka sekarang. Dan dalam konteks negeri Melaka, adakah figura identiti seseorang individu itu lebih penting daripada peranan dan juga tugas yang perlu digalas sebagai ketua menteri? Yang mana satu? Kalau berdasarkan apa Saudara Hisam katakan tadi, rakyat sudah bergerak ke hadapan. Mengidolakan seseorang pemimpin itu bukan lagi jadi satu kemestian dan juga ketaksupan pada hari ini, kerana masalah rakyat yang perlu didepani dan juga perlu diselesaikan. Bagaimana dalam konteks di negeri Melaka? Ya, dalam konteks ini bagi saya menuntut apa yang dikatakan kemampuan Ketua Menteri baru, terutamanya cabaran kepada Datuk Seri Abdul Rauf untuk memenuhi ekspektasi rakyat yang begitu tinggi ini, yang mana mereka akan melihat sejauh mana keazaman politik ataupun political will yang dimiliki oleh Datuk Seri Abdul Rauf ingin memacu dan juga membuat perubahan berbeza dengan Ketua Menteri sebelumnya. Dan bagi saya, walaupun perubahan ini, tetapi rakyat tetap meletakkan harapan yang tinggi dan beban itu sekarang ini kita pulangkan kepada Ketua Menteri baru untuk membuktikan prestasi dan juga kemampuan beliau untuk memenuhi ekspektasi rakyat Melaka yang mendambakan perubahan di negeri berkenaan. Kerana isu kos sara hidup, isu-isu berkaitan rakyat lebih banyak mendesak daripada isu figura politik semata-mata. Terima kasih Saudara Hisam kerana sudi bersama kami menganalisis dan juga bercerita mengenai peralihan kepimpinan Ketua Menteri di Melaka. Itu tadi Hisamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center bersama dengan kita. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita akan bawakan apa kata orang Melaka dan juga bagaimana kita memahami denyut nadi dan juga pandangan dan juga persepsi orang-orang Melaka terhadap peralihan kepimpinan ini. Itu kita kongsikan selepas ini. Gelora politik Melaka sudah tentunya menjadi perhatian rakyat di seluruh negeri itu. Kita menunggu besok seorang figura akan mengangkat sumpah jawatan sebagai Ketua Menteri yang baru pada jam 3 petang. Namun, sejak pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, Melaka sudah beberapa kali menyaksikan perubahan barisan kepimpinan. Esro Awani melakukan tinjauan dalam kalangan rakyat di Melaka mengenai kemelut yang melanda negeri itu, termasuk siapa yang wajar jadi Ketua Menteri baru, dan ini reaksi mereka. Tapi kalau bolehlah, kalau Ketua Menteri akan datang, dia orang cakap apa? Utamakan rakyat. Tengok barangan, keperluan kan. Tengok rakyat susah. Dengan orang cakap apa? Nak rezeki tu, keuangan sekarang kita ni terlampau rendah kan. Beli barang tu terlampau apa? Banyak keluar. Dulu satu troli kita beli 200. Sekarang ni 400 500 dah. Bayang itu untuk makanan harian kita kan, keperluan. Kalau tak beli macam mana kan? Itulah saya harap Ketua Menteri yang akan dipilih ni Ketua Menteri yang berwibawa lah, amanah, jujur kan, bertanggungjawab. Bila dia dah pekul amanah tu, dia tanggungjawab kan. Tanggungjawab untuk apa? Majukan negeri Melaka, majukan apa ni untuk apa, keuangan rakyat kan. Ketua Menteri kalau boleh dapatlah macam Datuk Ali, boleh turun waktu bila-bila saja orang pentik, waktu macam banjir kemarin, dia boleh turun pukul 2-3 pagi pun dia turun. Sebaik-baik yang jiwa rakyat dah senang cerita, yang faham masalah rakyat. Itu yang kita nak. Apa-apa masalah pun boleh jumpa dia. 2 jam juga. Ini kalau kena yang macam orang sekarang apa, nak jumpa pun kena interview, kena ambil appointment apa semua kan. Kesian tak, sedih pula kan. Kita rakyat pun tak boleh berhubung, payah juga. Tak? Pada saya itulah satu Ketua Menteri patut memikirkan
tentang kemajuan negeri ini. Yang mana akan memberi efek yang baik kepada rakyat. Jadi jangan ada sikap-sikap yang boleh menyebabkan rakyat selalu sakit hati, gusar. Pasal kita mahu seorang pemimpin yang boleh katakan berjiwa rakyat lah. Pada saya Tun Ali adalah yang berjiwa rakyat. Dan walaupun dia telah menjadi tuan yang terutama TYT Governor Negeri Melaka, namun perhubungan dia dengan kawan-kawan dia masih baik lagi. Masih macam biasa, tak ada menganggap diri dia tertinggi di Melaka. Padahal pada dasarnya kita tahu sebagai TYT taraf dia sama dengan Sultan kan. Tapi dia tidak menganggap diri dia sebagai orang yang terbesar di negeri Melaka. Jadi perhubungan dia dengan rakyat masih baik lagi. Jadi macam itulah ketua menteri yang kita nak. Untuk mengulas perkara ini, saya bersama dengan Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Melaka bertukar ketua menteri. Tadi Dr. Mazlan kita mendengar reaksi dan juga pandangan vox pop daripada masyarakat. Mereka tidak menamakan sebarang individu tapi mereka mengungkapkan karakter yang perlu ada sebagai ketua menteri. Cabaran yang dihadapi oleh seorang ketua menteri Melaka perlu mendepani dan juga memberikan keselesaan kepada poket rakyat pada hari ini. Justru menjadi pemimpin pada hari ini bukanlah satu kemegahan semata-mata tetapi menggalas cabaran yang besar dalam konteks di Melaka. Bagaimanakah itu dapat diterjemahkan menerusi tindakan Dr. Mazlan? Ya, kita melihat perubahan pucuk pimpinan dalam UMNO di Melaka ini tidak ada hubungan dengan masalah politik di negeri Melaka dan juga masalah bagaimana kerajaan yang ada sekarang ini menangani masalah rakyat. Kerana Ketua Menteri Sulaiman Ali itu saya menilai seorang Ketua Menteri yang bagus, yang baik di dalam melaksanakan tugasnya. Dan rakyat sendiri pun tidak merasa bahawa ada masalah politik di antara kepimpinan politik dengan rakyat. Segalanya normal, tetapi yang berlaku di Melaka sekarang ini adalah tentang pelarasan politik antara negeri Melaka dengan kepimpinan parti di peringkat pusat. Jadi walaupun Sulaiman Ali bakal diganti oleh Ketua Menteri yang baru, rakyat tidak kisah. Yang rakyat concern adalah Ketua Menteri sesiapa pun yang akan dilantik nanti dapat menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Kalau kita dengar pandangan daripada rakyat tadi, jelas mereka mahu kepimpinan yang dapat menyantuni rakyat dan boleh menyelesaikan masalah rakyat. Dan adakah pertukaran ini menggugat kestabilan politik dan dengan mengambil kira dengan kemenangan besar Barisan Nasional pada pilihan raya negeri yang lepas, mengapa pertukaran dan juga peralihan jawatan ini dijangkakan berlaku dengan lebih mudah walaupun Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahawa ini pertukaran yang perlu mengambil kira kepada semangat kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Apakah maksudnya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, perubahan kepimpinan di Melaka ini adalah sebagai respon kepada perubahan di peringkat kepimpinan pusat, di mana di peringkat pusat UMNO telah menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, tetapi perkara itu belum lagi diselaraskan di peringkat negeri Melaka. Dan kalau kita lihat hierarki di Melaka sekarang ni, Ketua Menteri yang mengetuai kerajaan Melaka sekarang ni agak luar biasa. Beliau bukanlah seorang pemimpin yang berada pada ranking yang nombor 1 di negeri Melaka. Bukan hanya setakat ketua bahagian pun tidak pegang jawatan itu. Ketua Menteri Melaka sekarang hanyalah ketua bahagian kepada Datuk Rauf di bahagian Masjid Tanah. Datuk Rauf ketua bahagian Masjid Tanah dan Datuk Rauf juga adalah ketua Badan Perhubungan UMNO. Di situ nampak ada sedikit
perkara yang tidak selaras dengan tradisi UMNO. Sepatutnya Ketua Menteri adalah Ketua Bahagian. Itu maksud saya begitu. Jadi apabila berlaku pertukaran pucuk pimpinan di Melaka, itu memenuhi tradisi UMNO, di mana Ketua Badan Perhubungan UMNO dan juga dia mestilah seorang Ketua Bahagian, kerana menjadi Ketua Bahagian ini adalah syarat asas sebagai seorang yang ingin mengetuai sesebuah kepimpinan peringkat negeri, pemimpin nombor 1. Jadi kalau kita tengok ranking kepimpinan UMNO di Melaka ini, Ketua Menteri sekarang ni tidak berada ranking pertama, malah kemungkinan beliau berada pada ranking ke-7 dalam hierarki. Jadi pertukaran ini pada saya lebih kepada untuk pelarasan tradisi UMNO dari segi pentadbiran parti dan juga hubungan di antara negeri dengan persekutuan. Saya lihat itu saja yang berlaku di Melaka sekarang. Tapi adakah rakyat perlu gusar dan juga bagaimana reaksi dan juga persepsi di kalangan rakyat di lapangan? Ya, saya tidak ada satu petunjuk dari sudut dapatan kajian tentang itu di Melaka. Tetapi saya menilai Sulaiman Ali ini seorang Ketua Menteri yang disukai rakyat. Saya difahamkan beliau seorang pemimpin yang sentiasa turun padang. Malah beliau begitu pandai, begitu bijak untuk dapat menyantuni rakyat. Malah dalam pilihan raya negeri tahun 2021 yang lalu, Sulaiman Ali dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai mengemudi pilihan raya di Melaka dan mendapat kemenangan besar. Saya lihat dari sudut itu tidak ada masalah dari segi kepimpinan Sulaiman Ali dan sebagainya. Cuma beliau ini seorang pemimpin yang tidak berada pada hierarki yang nombor 1 di negeri Melaka. Sekiranya Sulaiman Ali ni berusaha dalam pemilihan baru-baru ni pun dalam UMNO, tak ada juga bertanding di peringkat majlis tertinggi. Saya tak pasti, saya rasa tidak bertanding. Cuba Zo check baliklah. Lihat di situ sepatutnya Ketua Menteri ni dia mesti merebut tempat di peringkat kepimpinan sekurang-kurangnya di peringkat majlis tertinggi. Jadi kekanangan beliau dalam UMNO tu nampaknya terkeluar dari tradisi UMNO. Dan bagaimana Dr. Mazlan, kalau kita melihat juga sekiranya tugas dan juga amanah yang perlu digalas oleh Ketua Menteri yang akan datang perlu mengambil kira kepada struktur dan juga komposisi kerajaan perpaduan rohnya daripada peringkat nasional dibawa ke negeri Melaka. Dan kalau kita melihat walaupun Barisan Nasional menang besar di Melaka, tapi perlu juga mengambil kira stakeholder daripada Pakatan Harapan kalau dalam konteks negeri. Sudah pasti itu perlu diterjemahkan dalam komposisi Exco dan juga penjawatan di peringkat akar umbi. Bagaimana itu cabaran yang paling besar perlu dilakukan oleh seorang Ketua Menteri yang baru? Adakah beliau cukup berani juga untuk meyakinkan orang-orang UMNO untuk memahami inilah realiti politik sekarang, inilah komposisi kerajaan baik di persekutuan dan juga di peringkat negeri? Ya, benar Zo. 3 hari lepas Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid membuat kenyataan bahawa kemungkinan akan berlaku pembentukan kerajaan perpaduan di negeri Melaka. Pembentukan kerajaan perpaduan ini dalam konteks yang berlaku di negeri Perak dan juga di negeri Pahang, di mana Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan, iaitu dengan mengambil wakil rakyat daripada Pakatan Harapan ini menyertai kerajaan sebagai Exco. Dan sudah pastilah sekiranya kerajaan perpaduan ini berlaku di Melaka, bukan hanya di peringkat Exco, malah di peringkat PBT dan juga di agensi dan juga JLC negeri Melaka juga mesti melibatkan kepimpinan daripada Pakatan Harapan. Dan cabaran yang bakal digalas oleh menteri yang baru, kita tak tahu siapa, tetapi rumours menyatakan Ketua Badan Perhubungan UMNO yang akan menjadi Ketua Menteri. Sudah pastilah beliau akan mempunyai tanggungjawab yang berat untuk bagaimana untuk menyusung atur kerajaan perpaduan di negeri Melaka ini supaya tidak timbul keresahan khususnya di kalangan ahli-ahli UMNO. Dan tugas Ketua Menteri baru adalah memastikan kerajaan ini kukuh
sudah pastilah wakil rakyat daripada DAP dan juga daripada Amanah. Amanah ada seorang wakil rakyat iaitu Yang Berhormat Adli dan tidak ada wakil daripada PKR kerana semuanya tewas dalam pilihan raya November 2021 yang lalu. Maka tugas Ketua Menteri baru ini adalah memastikan kombinasi yang sesuai dalam kerajaan dan juga di peringkat agensi serta PBT untuk memastikan sekurang-kurangnya Ketua Menteri baru mesti membuktikan bahawa beliau sekurang-kurangnya sama seperti Ketua Menteri sebelumnya, Sulaiman Ali, atau beliau lebih baik daripada Ketua Menteri yang sebelum ini. Dan adakah itu akan diterima baik juga oleh orang-orang parti di peringkat bawahan pada pandangan doktor? Dia itulah cabaran dia. Cabarannya meyakinkan akar umbi UMNO. Kerana di Melaka ni akar umbi UMNO begitu kuat dan boleh menentukan hala tuju politik di negeri tersebut. Dan yang keduanya adalah Ketua Menteri ini perlu meyakinkan kepada rakyat seluruhnya kenapa perlu berlaku perubahan ni dalam keadaan rakyat sedang fokus kepada kehidupan, fokus kepada keluar daripada masalah-masalah yang berkait dengan kos hidup dan sebagainya. Tiba-tiba berlaku perubahan kerajaan. Saya fikir rakyat sekarang tak fikir sangat hal politik ni. Mereka dah agak jemu. Dalam setahun dua ni kita asyik dengan politik saja. Berlaku banyak pilihan raya. Yang penting hari ni rakyat nak fokus kepada kehidupan lebih baik. Siapa pun jadi Ketua Menteri di Melaka, sekurang-kurangnya jika beliau mampu untuk membawa perubahan atau mendapat meningkatkan taraf hidup rakyat, dia akan dapat sokongan. Saya fikir tak ada masalah. Tak ada masalah. Itulah realiti politik pada hari ini. Realiti juga rakyat menuntut kepada perkhidmatan yang terbaik daripada seorang yang bergelar pemimpin dan seorang pemimpin akan bergelar Ketua Menteri Melaka. Kad sumpahnya 3 petang esok akan kami bawakan juga secara langsung. Terima kasih Dr. Mazlan Ali kerana sudi bersama kami dalam Pantau Agenda Reformasi. Sekian saja fokus kami dalam agenda pantau agenda reformasi pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.